and Assalamualaikum guys. So hari ni kita akan buat video unpack with me and kita akan kemas rumah. Sebab apa, waktu Ija kan baru lepas keguguran macam 2 minggu yang lepas. So rumah kemas. Cumanya ada beberapa benda yang Arash tak boleh nak buat. Contohnya macam lipat baju. Dia tak pandai lipat baju. So banyaklah baju yang masih belum lipat sebenarnya. So kita akan settlekan semua hari ni. And kalau korang perasan suara Ija lain, Ija pun tak tahu kenapa suara Ija lain. Padahal Ija tak ada sesama dah. Sejak daripada Ija gugur hari tu, suara Ija jadi macam ni, macam suara sesama. Padahal tak. So ini ialah barang-barang kita orang daripada Taiping hari tu. Je baru nak unpack. Sabun-sabun pun masih dalam bag ni. Je tak keluarkan lagi. Sebab apa tahu? Penat. Ija penat. So hari ni baru kita nak buat semua benda lah. Sabun-sabun ni pula memang sabun-sabun travel. Ija rasa macam malas nak keluarkan. Sebab next week kita orang akan pergi Kelantan. So baju-baju yang dalam luggage semua baju bersih. Sekarang ni kita nak basuh baju dulu. Sebab semalam je nak basuh sebenarnya. Cumanya sebab banyaknya sebab baju kat luar belum kering lagi. So Ija kan duduk rumah apartment. So Ija punya balcony kecil. Kalau Ija tambah lagi baju kat situ, sampai minggu depan pun baju tak kering lah. Sampai minggu depan pun tak kering. So baju kotor semua je letak dalam bag di karton ni. Tinggal nak basuh je lah. Daripada Taipei yang daripada rumah ibu. Oh, what's that? Sunblock. That's why kita kena check apa yang ada dalam bag tu dulu, baru kita masukkan dalam mesin. Kalau tak, habislah. Macam orang lain kan, kalau baru kahwin kan, macam kan hidup berdua lagi, mesti basuh baju macam seminggu sekali. Basuh seminggu 2 kali. Kalau Ija basuh baju seminggu 2 kali atau seminggu sekali, habislah Arash. Memang dia tak keluar rumah. Sebab apa tahu? Arash dia ada masalah dengan baju. Dia susah sangat nak jumpa baju yang perfect size untuk dia. Sebab apa? Dia punya upper body size XL. Tapi kepanjangan XL tu bukan untuk dia. Kepanjangan dia kena pakai yang L. Dia tak ada baju. Sebab baju dia kita memang boleh kira ada berapa je baju dia. Memang susah. Ija kalau keluar dengan dia nak cek baju dia memang give up. So bag ni kita akan simpan sebab trip untuk pergi Kelantan nanti kita akan guna juga bag ni. Kita mesti akan guna plastik bag nak letak baju kotor. Tapi tak perlu sebab kita ada bag Decathlon. Dia boleh letak benda basah, boleh letak benda kering, dia takkan busuk. Dia takkan busuk, dia wangi je. Ija bawa kasut Ija ni pergi Taiping lah, korang-korang nak pakai. Tapi sebab waktu Ija pregnant dulu, Ija punya tapak kaki very sakit. So Ija tak boleh pakai kasut biasa, kena pakai kasut yang soft. Oops, ada orang call. Ija kena pakai kasut yang dia punya surface tu very lembut supaya kaki je tak sakit. Lepas tu bila Ija dah start pakai kasut tu kan, memang aku tak packing lah, bercakap je. Si Ija dah pakai kasut yang dia punya tapak tu lembut, Ija dah tak pakai kasut Ija yang lain. Ija memang pakai slipper tu je pergi mana-mana. Itulah masalah Ija. Ija bila dah selesa dengan satu tu, Ija akan stick dengan satu tu je. Ija takkan tukar yang lain. That's my problem. Ija ada je tudung colour biru, colour putih lah apa. Tapi dia jarang sangat pakai colour-colour lain sebab dia tak keluar daripada my comfort zone. My comfort zone ni colour hitam. Kita orang kan pergi Taiping. Lepas tu kat rumah ada baju kotor. So kita orang bawa lah pergi Dobby kat rumah ibu. Sebab kita pergi Taiping, kita tidur rumah ibu. So jadi banyaklah baju yang kita orang bawa. So banyaklah baju lebih. Okay guys, Ija nak cakap sesuatu dengan korang, especially girls. Korang kena tahu benda ni sangat-sangat penting. Sebab yang komen bukan-bukan kat Ija pun sebenarnya perempuan, bukan lelaki. Tapi dia guna fake account. So girls out there, sebelum korang kahwin, korang kena ingat tarikh first day and last day korang period. Usia kandungan kita kira daripada last day kita period, bukan daripada first day persenyawaan berlaku je. Harap korang faham. Okay? Lepas tu, kalau korang pregnant, korang pergi ke hospital ataupun klinik semua tu kan, doktor atau nurse memang akan tanya soalan yang sama berkali-kali. Bila last day and first day period? Bila last day and first day period? That's why betapa pentingnya korang kena ingat korang punya last day and first day period. Sebab dari situlah kita nak kira usia kandungan. So macam Ija kahwin 22.5. Tup kandungan Ija dah 10 minggu. Tapi kahwin baru berapa minggu. Sebab apa? Dia kira daripada last day kita period. Sebab itulah korang kena tahu konsep bunting pelamin ni macam mana. Sebab Ija perasan bukan kat Ija seorang je kena. Ramai lagi. Artis-artis pun kena, YouTuber lain pun kena, dekat TikTok lain pun ada orang komen benda-benda macam ni. Dalam tahun 2022 ni,
Semua orang dah patut take note dengan benda-benda yang macam ni. Sebab korang tak tahu. Lepas tu korang tak nak refer mana-mana sebelum korang komen. Korang rasa korang paling betul. Korang kena belajar. Patut alert dengan benda-benda macam tu. And in fact, tak silap Ija, dalam sains syllabus tingkatan 3 ke tingkatan 4, kita kan ada belajar pasal baby, kandungan tu semua. Dia ada calculation untuk kira usia kandungan. Ada. Masa sekolah kita malas, kita tak belajar, kita tak dengar apa cikgu kita cakap. Sebab itulah perempuan, pentingnya kita untuk ingat kita punya last day and first day period. Kita pun tak ingat sebenarnya, tapi Ija tulis kat phone. Bila first day period kan, Ija akan tulis kat phone Ija, first day period. Bila last day period, dia akan tulis last day period. That's how Ija ingat. Sebenarnya Ija rasa awkward buat video ni. Dah lama tak buat vlog. It's been a month tak buat vlog. Tapi bukan daya. Kita kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Tak adalah. I'm just kidding. Aircon tapi berpeluh macam tak ada aircon. Sebab apa tahu, Ija rasa penat gila sebab Ija dah lama tak buat banyak aktiviti. Tapi kan yang macam Ija terkesan sikit lah sebab Ija tak aktif macam dulu. Ija rasa macam lain. Tahu lah. Ija happy hari ni buat vlog sebab Arash kan tak ada kat rumah. So Ija tak ada siapa-siapa untuk Ija berbual. Macam semalam kan, Ija tak ada bercakap dengan siapa-siapa tau. So bila Arash balik kerja, Ija jadi macam excited. Dah pukul 2 pagi pun Ija tak tidur-tidur lagi sebab Ija tak boleh tidur. Ija rasa nak berbual dengan orang tapi Arash dah tidur. Ija rasa happy lah buat vlog hari ni. Ija ada someone to talk to. Ija ada order Grab food tapi makanan Ija tak sampai-sampai lagi. Daripada pukul 12.30. Almost 1 hour already tak sampai-sampai lagi. Antara soalan yang Ija paling selalu dapat ialah orang suruh Ija describe kesakitan waktu gugur. Dia kan macam mana nak cakap dia punya sakit tu Ija tak boleh nak describe. The only thing yang Ija boleh cakap, dia rasa macam perut Ija cramp gila. Yang buat Ija lagi macam tak boleh relax sebab Ija tengah pregnant and then dia bleeding. So Ija sakit sangat-sangat and at the same time Ija risau dengan baby. Faham tak? Ija risau gugur ke apa. So bila dah dua perasaan dalam satu masa, dia jadi very 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 stressful tau. So nangis je lah. Apa yang boleh buat. Tapi waktu Ija bangun pagi-pagi tu, the first thing yang Ija cakap dekat Arash, I tak nak pergi kerajaan sebab Ija ada bad experience dekat hospital kerajaan. Okey je sebenarnya nak pergi kerajaan ke swasta, okey je. Cumanya bila kita dah ada bad experience dekat satu tempat tu kan, takkanlah kita nak pergi lagi. Mestilah kita tak nak pergi. So waktu Ija gugur tu, Ija pergi dekat hospital Al-Islam. Al-Islam fully swasta tak silap Ija. And cost Ija kena untuk keguguran almost 2,000. Almost 2,000. Kalau tanya apa punca Ija keguguran, Ija sendiri pun tak tahu apa punca. And even doktor pun tak tahu apa punca. Tak macam kan bila persediaan berlaku kan, lepas tu kromosom macam tak cukup ke ataupun kromosom pelik ke kan, so dia gugur. Ataupun badan Ija yang buang baby tu sebab mungkin baby tu tak sihat ke apa ke. Tapi Ija yakin, 100% yakin Ija gugur sebab Ija batuk. So Ija batuk teruk gila sampai tahap Ija muntah terkencing. Ija batuk lepas Ija muntah. Lepas tu time Ija muntah tu kan, perut Ija very squeeze. Ija tekan macam tu. Lalu sakit sangat sampai Ija terkencing dalam seluar. Nasib baik time tu dekat parking rumah. Kalau dekat tempat lain, kat luar, Ija terkencing dalam seluar, kau rasa? Bila ingat balik kelakar, tapi memalukan.
Sampai tahap macam tu lah kesakitan yang Ijaz rasa. Benda tu tak boleh kontrol tau. Kalau Ijaz boleh kontrol tak apa. Mungkin baby tu tekan. Lepas tu gugur. Maybe. Siapa tahu perancangan Allah tu lagi cantik, lagi teratur, lagi tersusun. InsyaAllah ada rezeki lain. Okay guys, so sebenarnya makanan Ijaz dah sampai kat bawah. Now Ijaz nak pergi turun ambil. And Ijaz rasa sampai sini je lah vlog kita kali ni. Sebab Ijaz nak fokus mengemas. Kalau Ijaz mengemas sambil pegang kamera, nanti Ijaz cakap tak berhenti. Lepas tu tak kemas. So see you guys in the next video. Bye.